Yang ketiga, sebahagian lagi ada yang lambat menyala. Kumpulan yang tiga yang lambat menyala. Tetapi cepat sekali padamnya. Lambat menyala, cepat pula padam dia. Yang jenis demikian, orang yang marah, lambat nak marah, tapi kalau marah cepat padam. Ini sifat yang ada pada diri dia. Selama hal ini tidak menyebabkan lengahnya untuk menjaga kehormatan diri dan agama. Orang macam ni orang yang dianya ada maruah diri. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين wa ya arhamar rahimin, amma ba'd. Para hadirin yang dirahmati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada pagi yang baik ini kita diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan kita tentang sekadar mana kemarahan ini boleh dimaafkan, ataupun kalau sekiranya kitanya dicaci, dimaki, kemudian sekadar mana kita boleh nak marah pada diri kita saat mana kitanya kena gangguan-gangguan sedemikian rupa. Bila kita dalam keadaan yang kita ni, Islam diajar kita ni ada maruah juga. Tak bolehlah sampai peringkat orang boleh injak-injak kita sehingga kan hilang maruah kita. Setiap di kalangan kita ni, bila sekiranya ada orang yang kata sesuatu perkataan-kataan ataupun provokasi berlaku pada diri kita, boleh tak kita nak marah balik? Boleh tak kita nak tindak balas balik? Sekadar mana kita tindak balas yang dibenarkan itu? Ini cerita yang berlaku pada rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Zainab dihantar orang, Zainab ummahatul mukminin, ibu kita ni dia mula-mula dihantar orang bagi tahu pada Rasulullah tentang perangai Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian bila disebut berdemikian, Rasulullah sebut Aisyah ni orang yang Rasulullah tak nak layan, orang yang dihantar peringkat awal. Kemudian lepas pada tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi sendiri oleh Zainab. Zainab mewakili isteri-isteri yang lain ini, cerita pada Rasulullah tentang perangai Aisyah radhiyallahu anha, sikap Aisyah. Aisyah pula bila ada orang mengadu tentang diri dia, Aisyah diam je. Peringkat awal kita belajar pada minggu yang sudah. Cuma tak tahulah ingat ke tak ingat. Macam gaya-gayanya ada separuh ingat, separuh tak ingat dia panggil. Sebab bergema kan minggu yang sudahnya kita belajar tersebut dekat atas tadi. Di atas tu ada yang dengar, ada yang tak dengar. Tapi walau mana sekalipun cerita ni bila diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab terhadap Zainab
Tapi dahulu Rasulullah pertahankan dia tu anak Quhafah disebut. Dia tu anak perempuan kepada Abu Bakar. Rasulullah sebut demikian sampai 2-3 kali. Bila sampai peringkat yang 3 tu, Aisyah radhiyallahu anha tengok Rasulullah dah mula tengok pada Aisyah. Rasulullah tengok pada Aisyah, seolah-olah Rasulullah membenarkan Aisyah menjawab. Bila begitu, Aisyah pun jawab. Bila Aisyah jawab, Aisyah kata, bila aku ada peluang untuk jawab, aku mula jawab. Jawab balik kata-kata dia yang dia kata pada aku tadi dengan sekadar apa yang disebut tadi. Maknanya kadar yang sama juga yang disebut tu dengan kadar yang sama dengan kedudukan yang dikatakan oleh Zainab kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sampailah pada hadis yang kita sampai pada pagi ni. Hadisnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, al-mustabani ma qala fahuwa 'alal badi ma lam ya'taddal mazlum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, dua orang yang saling bercaci maki itu dosa sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Rasulullah sebut demikian. Kalau ada yang dia caci maki pada kamu, dua orang berlaku caci maki, dua-dua ni dapat dosa dengan sekadar dosa yang sama dengan kedudukan yang mereka caci maki tadi. Sehingga bila alal badi ma lam ya'taddal mazlum, sampailah satu dan lebih besar dosanya ialah orang yang memulai di antara keduanya. Dosa yang lebih besar ni siapa? Yang memulakan mencaci. Siapa yang mula mencaci? Ini dia dosa yang besar. Ma lam ya'taddal mazlum, sehingga orang yang dianiaya itu yakni bukan menilai, itu melanggar batas-batasan dalam kata-katanya. Itu diajar demikian. Sampai bila dosa ni? Sampailah kamu melampaui terhadap kata-kata yang tak sewajarnya. Kalau kita nak berkelahi ni, nak marah pada orang pun biar kadar-kadar kemarahan. Jangan kita melampau-lampau. Bila kita melampau-lampau, yang menyebabkan di waktu ininya kitanya dah dipanggil, dah melampau dah daripada kata-kata kita ni lebih daripada had dia, itu dosa dalam Islam. Islam larang. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak sebut, kalaulah ada orang marah pada kita ni yang terbaik kita maafkan. Yang terbaik. Tapi kalau kita nak balas juga, sekadar mana kita boleh balas? Balas sekadar kata-kata dia itu saja. Sekadar itu saja. Kalau kita balas lebih daripada yang dia kata tadi, misalnya dia sebut pada kita ni apa dia? Katakanlah dia kata awak ni tak cerdik. Kita pun jawab, awak tu jahil tukir, kita sebut demikian. Tambah lagi, jahil, tambah sikit lagi, tukir pula, misal contohnya. Istilah orang Kelantan dia jadi demikian. Istilah orang Kelantan ni, dia balas tu, dia double. Awak, misal contoh dia kata, awak ni bodoh, awak tak cerdik, misal contoh. Bahasa tu lembut lagi bunyi, awak tak cerdik. Kita pun jawab, awak tu bodoh, hitam, kita sebut. Lepas tu buruk, kita tambah lagi dengan kalimah demikian. Yang ni dosa lah. Islam dagang. Maknanya kita ni kan zaman-zaman kecil-kecil dahulu kan, biasa kan budak-budak ni dia lukis gambar. Bila dia lukis gambar tu, lepas tu dia lukis gambar ni bapa awak ni, dia sebut, dia pula pop sekali atas gambar tersebut. Ni cara dia nak marah, dia nak tunjuk marah. Kita pun nak marah pula, kita pun ambil buah getah tu kan, buah getah tu kita ambil, ni kepala bapa awak, pom, kita tepuk. Kita tunjuk demikian. Ni melampaui dia panggil. Islam larang. Jangan demikian. Dia lukis gambar yang tak baik terhadap ayah kita, misal contohnya. Kita jangan balas yang lebih teruk daripada dia. Kita paling tidak kita ambil gambar tu, kita contoh je, tak baik buat macam ni. Tu orang mukmin dia ajar demikian. Ni cara, jangan melampaui. Kalau kamu melampaui, ayat ni dilarang dalam Islam. Orang Melayu kita ni kan, dia berkelahi, misal contoh. Dia sebut, dia dengar je, katanya anak dia datang balik, bagi tahu. Mak dia sebut. Ataupun ayah dia kata, jiran sebelah kata, kita satu keluarga ni tak boleh pergi rumah dia. Tak boleh dah pergi rumah dia. Lepas tu kita dengar macam tu.
Kenapa tak boleh pergi? Kita sebut. Dia kata dia tak suka dengan ayah, dia tak suka dengan mak. Misal contohnya, kita pun jawab balik. Mulai daripada hari ni, ayah haramkan 7 keturunan ayah pergi rumah dia. Kita jawab demikian. Ni sampai kita balas tu lebih daripada kadar dia, lebih daripada kadar dia. Islam larang. Islam larang. Malam ya'taddal mazlum, dipanggil demikian. Hadis di atas menetapkan bahawa orang yang teraniaya itu boleh membela diri. Hadis ni Rasulullah sebut, maknanya orang yang kena tuduh, orang yang kena dia ada hak untuk membela diri dia. Tetapi jangan sampai melampaui batas. Ni jangan sampai melampaui batas. Jangan lebih-lebih. Kadang-kadang kan ni budaya baru dalam masyarakat kita. Dia tak suka pada orang, dia tulis dalam Facebook. Dia tak suka pada seorang, dia akan cari jalan nak memperlekehkan orang yang dia tak suka tadi. Ni perangai baru dalam masyarakat kita. Dulu-dulu tak ada ni. Tapi ni penyakit baru dalam masyarakat kita ni. Dia tak puas hati pada sesiapa saja, dia tulis. Kemudian bukan sekadar dia tulis, dia tag pula, dia panggil. Dia tag orang yang dia nak kata tu. Dia pointkan pada orang yang dia nak kata tadi. Orang pun cam siapa yang dia nak kata tadi. Kemudian orang yang kena kata tu pula, dia nak balas boleh tak boleh. Dia ada hak untuk mempertahankan diri dia. Dia ada hak. Tapi sebaik-baiknya dia jangan jawab. Itu yang lebih baik. Dia jangan jawab. Yang tak jawab tu lebih baik daripada dia jawab. Kemudian dia tuduh. Orang ni tuduh. Caci. Boleh jawab ke? Boleh jawab sekadar yang dia tuduh tadi. Jangan sampai peringkat kita melampau. Kita jawab, lepas tu kita kata, sebenarnya bukan aku je jahat yang kamu sangka jahat. Engkau tu jauh lebih jahat daripada aku. Kita pun mula tulis narai. Kita keluar gambar-gambar dia, perangai dia, hodohnya perangai dia ni. Mula kita tunjuk lebih. Dia tak ada gambar pun, tapi kita tambah dengan gambar pula. Yang ni dipanggil melampaui. Islam larang. Jangan demikian. Nak suruh jaga pada kita. Sehingga tidak sesuai lagi sebagai imbangan daripada kata-kata kawannya. Ini yang dimaksudkan. Jangan sampai melampaui daripada kata-kata dia. Kemudian inilah kadar yang dibolehkan oleh para alim ulama Islam, yakni sesuatu kelonggaran menyakiti sebagai balasan dari sakitnya hati seorang yang dianiaya yang diterima olehnya sebelum itu. Maknanya sekadar tu je kita boleh jawab. Jangan lebih-lebih lah. Orang kita ni sekarang ni budaya pula ada batu api pula tengah-tengah. Batu api kan. Batu api ni anak biasa sebut. Siapa dia? Kadang-kadang wartawan yang jadi batu api. Orang wartawan ni dia telefon pula. Orang ni tulis dalam tulisan dia, dalam entry dia, kamu tak nak jawab ke? Netizen dah jawab dah ni. Netizen nak tunggu kamu menjawab. Ni batu api dia panggil. Batu api ni Islam suruh jaga-jaga. Jangan kita hanya benarkan masuk batu api ni tadi. Lepas tu wartawan ni dia nak lariskan tulisan dia. Dia nak lariskan tulisan dia tu. Dia pun sebutlah, ustaz sekian-sekian telah mengata pada ustaz sekian-sekian. Misal contohnya, ustaz, tetapi ustaz yang sekian-sekian yang dikatakan ini masih lagi membisu dia sebut. Ayat-ayat dia tersebut masih lagi tidak menjawab. Sehingga ini kami menghubungi mereka masih lagi tidak menjawab talian yang kami hubungi. Tu cara tu batu api dia panggil. Batu api. Berhati-hati. Siapa yang jadi wartawan tak kena gaya dia masuk neraka dulu. Tak kena gaya dia masuk neraka dulu dengan yang dia lakukan demikian. Hati-hati tulisan kita. Tapi kalau kena gaya, wartawan masuk syurga dulu. Wartawan ni yang masuk syurga dahulu. Kenapa masuk syurga? Kerana dia mendamaikan perbalahan tadi. Dia cari jalan untuk nak damai. Dia bukan untuk laga-lagakan lagi, tapi dia mencari jalan. Ustaz tersebut tidak bermaksud demikian. Orang tersebut tidak bermaksud demikian. Dia meredakan dengan keadaan ini. Kalau dunia politik lagi teruk kan. Dalam dunia politik, dalam dunia artis sama juga.
berapa ramai bercerai-berai rumah tangga orang dalam kehidupan. Artis pula yang jadi tak jaga perangai, tak jaga akhlak, yang menyebabkan akhirnya terbongkar cerita-cerita rumah tangga, peristiwa-peristiwa dalam keadaan yang berlaku dalam masyarakat kita. Odohnya di kalangan kita. Kelonggaran ini tidak boleh lebih jauh daripada apa yang disebut di atas tadi. Namun demikian, yang lebih utama ialah meninggalkan dalam menyaingi yang dijadikan balasan tadi. Yang terbaik jangan balas. Islam ajar demikian. Kalau ada orang caci maki kamu, ada orang kata kamu jangan balas lah. Biarkan dia. Biar dia seorang buat dosa. Bila dia buat dosa seorang-seorang, dia jawablah depan Allah nanti. Itu cara kitanya. Nak marah macam mana pun, diam itu lebih baik. Itu cara yang pada diri kitanya. Jangan nak balas. Bila kita balas, melampau-lampau pula. Di antara suami isteri misalnya contohnya. Suami, dia nak marah pada isteri, dia akan sebut begini. Isteri sebaiknya apa dia? Diam je. Biar dia tengok dengan apa yang dilakukan. Itu lebih baik. Ataupun suami, waktu mana isteri nak marah, dia sebut macam ni, dia sebut pada suami dia. Sebaiknya suami diam. Waktu mana dia diam tu jauh lebih baik daripada dia jawab. Kalau dia nak jawab juga boleh, sekadar-kadar saja. Ni benda-benda yang nak jaga kerukunan dalam kekeluargaan. Dalam kekeluargaan ni nak suruh kita ni hidup dalam keadaan harmoni. Kerana syaitan ni suka cucuk-cucuk orang. Dalam keadaan yang tengah-tengah kita marah tu, syaitan masuk pada diri kita. Kita jawab balik. Habis tu bulan Ramadan kan syaitan kena gari kan? Kenapa dia marah-marah juga ni? Kita sebut demikian. Kenapa ada juga kata-kata ni? Tak. Yang kena gari bapak dia je. Anak cucu dia tak kena gari dia sebut. Anak cucu syaitan. Yang ni masih lagi ada yang berkeliaran. Tu yang ramai juga yang dia tak jaga peribadi tersebut, yang akhirnya berlaku perkelahian di kalangan mereka ini. Sebab mungkin saja kalau dibalas nantinya akan menyeret ke arah atau malahan mengundang bencana yang lebih besar yang tidak mustahil akan datang sesudah itu. Selain itu, tidak boleh pula berbuat semena-mena sehingga melebihi apa yang dijadikan sebagai kadar yang boleh dikerjakan. Kita wajib ingat selalu bahawasanya berdiam diri dan memberikan jawapan sekalipun hanya pokok-pokok saja, barangkali akan menjadi lebih ringan akibatnya daripada memulai memberikan jawapan. Sama dengan Nana sebut tadi. Kalau ada orang yang duk serang kita ni, yang lebih baik apa dia? Mendiamkan diri. Diam, lebih baik. Ataupun kalau nak jawab pun jawab sikit-sikit sudahlah. Jawab sikit-sikit je pada diri kita. Kalau dia tengah caci maki kita kata terima kasihlah, nak marah pun macam mana pun sabar je lah. Kita orang mukmin kan, kita jaga peribadi kita demikian. Ini terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita jawab juga, takut nanti terlajak. Yang terlajak ni jadi masalah. Di antara perbalahan di kalangan kita. Meskipun tidak sampai melampaui batas yang diperkenankan oleh syariat. Jadi sebaiknya berhenti saja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh agama. Allah, yang ni kena didiklah pada diri kitanya. Kena lama, kena asuh. Kita ni kena sentiasa perasan sepanjang masa. Kena ambil peka sangat pada diri kita. Setiap hari ni syaitan tunggu masa je nak ganggu kita. Setiap hari ni tunggu je saat mana kita boleh diserang. Kita pula bila kita marah, terbuka ruang untuk syaitan masuk dalam tubuh badan kita. Lalu kita ni kena latih setiap hari, latih tiap-tiap masa, melatih diri mendiamkan diri, melatih diri kita ni mendiamkan diri daripada apa dia? Membalas setiap kritikan orang tersebut. Kena jaga pada kita. Setengah-setengah ulama dia sebut, anda ingat lagi guanan dia kata, kalau orang tengah serang kita ni, kita baik kita diam dulu, tunduk je. Macam tengah ribut dia sebut. Ribut angin tu jangan tegak. Kalau tegak dengan kita melayang tak benar.
Bila ribut berlaku, maka kita tunduk. Tunduk tu boleh menyelamatkan kita. Itu diajar demikian. Tapi bila angin tu dah berhenti, tegaklah nak tegak pun. Di saat yang demikian, sama juga kita. Bila tengah kuat serangan demi serangan yang menyerang kita ni, tunduk tu, kita diam tu jauh lebih baik daripada kita menjawab. Kalau kita jawab di saat tersebut, ribut tu lagi kencang untuk menumbangkan kita. Tu cara dalam diri kita ni. Syaitan ni akan tolong lagi yang menyebabkan akhirnya porak-poranda rumah tangga tadi. Punca dipanggil perbalahan. Yang sikit je, benda yang kecil je, tapi dia akan menyebabkan makin panjang lama, yang menyebabkan perbalahan yang tak berkesudahan. Tetapi di antara manusia tentu ada yang tidak dapat mengekang nafsunya kerana kuatnya rasa marah dalam hatinya. Ada di kalangan kita begitu. Dan apabila hal ini terjadi, hendaklah sentiasa kembali menyedarkan diri sendiri dengan secepat-cepatnya. Tuan kita ni sebut, kita ni ialah tak boleh nak kawal sepanjang masa. Ada orang kadang-kadang kan dia tengok kita marah, dia pun tegur balik. Ustaz pun marah juga, dia sebut demikian. Dia sebut demikian. Ustazah pun marah juga. Ni manusia dia panggil. Ni manusia. Manusia ni ada yang silap dalam hidup ni. Kita ni kadang-kadang ada juga masa-masa yang tertentu, bila dalam keadaan provokasi itu berlaku teruk sangat, dia akan bertindak balas. Tapi kena cepat sedarkan diri. Kena ingat, engkau tu ustaz, senang kita ni. Engkau tu ustazah. Tu cara demikian. Kamu tu orang yang dipandang oleh yang demikian, kena berhati-hati di kalangan kita. Kadang-kadang kan kita tengok kan dalam viral masyarakat kita kan, bila orang-orang besar mula dia mengamuk, orang besar mengamuk, kita tengok dalam viral masyarakat kan, dia tepuk dada, engkau YB ke aku YB, dia sebut. Dia sebut demikian. Ataupun dia sepak terajang. Bos ni bila nak marah sesuatu, dia sepak terajang, dia tengking mulut dia dan sebagainya. Ni nak sebutnya akhirnya jadi buruk peribadi yang ditunjukkan itu. Itu Islam suruh dalam diri kita ni sentiasa latih bertenang, sabar. Dan kita ingat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut at-ta'anni minar rahman wal ujlah minasyaitan. Belapang dada tu sifat Allah yang Ar-Rahman yang ada pada diri kita. Wal ujlah minasyaitan. Bila kita gopoh-gapah, kita bertindak balas dengan keadaan kasar, tu perangai syaitan. Tu perangai syaitan. Jangan biarkan syaitan duduk dalam keadaan kita. Yang kena ada, biar Allah yang bersifat Ar-Rahman dalam diri kita ni sentiasa wujud dalam hidup kita. Kecuali itu ada pula di kalangan umat manusia yang pada mulanya memang dapat menahan kemarahan, menahan diri daripada tampaknya tidak marah sama sekali. Namun ia tetap membenci dan mendengki pada orang yang dianggap sebagai musuhnya. Kadang-kadang kita boleh tahan marah, tapi ada pula penyakit yang sarang dalam hati kita. Apa dia? Jadi dengki. Kita diam, dalam diam kita tu, aku benci dia ni, kita sebut demikian. Aku tak suka dengan dia ni. Kita diam, dengan diam kita tadi menyebabkan apa dia? Diam kita ni pula tak terjaga pula dalam jiwa kita. Tuan kita sebut, pastikan diri kita ni, bila kita ni tengah-tengah kita jadi marah, jaga hati. Jaga hati, jangan jadi busuk jiwa kita ni dengan perilaku yang lain pula, datang penyakit yang lain. Kita tak jawab, mulut tak jawab, tapi dalam masa yang sama hati kita pula jadi dendam, jadi tak suka, jadi dengki yang tak baik ini sendiri. Allah, susahnya kita kan. Yang susah ni lah kita sebut, orang tanya, susah lah kalau begitu ustaz. Yang susah ni lah nilai pahala yang Allah bagi pada kita. Bila kita susah, lagi kita susah, lagi banyak pahala yang kita dapat. Tapi bukan bererti kita nak jadi susah, tak. Lagi kita susah di dunia ni, lagi senang untuk kita masuk syurga. Itu kita kena ingat demikian. Segala bebanan yang kita tanggung dalam kita nak melalui ujian hidup kita ni, semua tu Allah tulis pahala untuk diri kita, dan mudahnya untuk kita masuk dalam syurga Allah. Itu semangat, biar ada semangat motivasi diri kita ni untuk kita ni mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Para manusia itu
dalam masalah kemarahan dapat kita bahagikan menjadi 4 macam. Orang-orang ni di kalangan kita ni dalam bab marah ni ada 4 jenis, katanya tuan kita kita. 4 jenis. Yang pertama, sebahagian di antara mereka itu ada yang dapat diumpamakan sebagai pohon kropos, disebut demikian, yakni yang tidak ada isi di dalamnya. Ini mudah dan cepat menyala, tetapi juga mudah dan cepat padam. Dia dipanggil pokok macam pokok kayu kering ni lah, pokok getah, senang cerita. Pokok getah, kalau kita sebut pokok getah lah, senang terbakar, kemudian cepat padam, habis senang. Ni nak sebutnya gambaran, ada orang ni dalam bab marah ni, cepat marah, cepat reda. Perangai manusia ni sendiri ada yang jenis macam tu, marah cepat je, sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak marah, tapi dalam masa yang sama cepat reda. Ni golongan yang pertama. Ada, kita berjumpa dengan orang demikian, yang dia cepat sangat, berlaku apa-apa sikit marah terus, tapi reda je, sekejap je. Ini kumpulan yang pertama. Yang kedua, sebahagian lagi ada yang seperti pohon basah, ia lambat sekali menyala dan lambat pula padamnya. Golongan yang kedua ni, yang jenis macam pokok kayu yang basah tu, lambat menyala tapi lambat pula nak padamnya. Kalau dah menyala, lama pula jadinya. Pun ada juga lambat nak marah, tapi kalau dah marah, panjang pula marah dia tadi. Pun ada kumpulan yang kedua di kalangan manusia ni sendiri. Kemudian yang ketiga, dia jadi hilang kawalan tu lah. Hilang kawalan yang anda pernah ceritakan. Ada seorang hamba Allah tu, bila dia bawa kereta, orang potong kereta dia lepas pada tol Jalan Duta tu. Yang potong tu pula perempuan, dia lelaki, dia nak marah, dia nak balik ke Kelang, dia kejar sampai ke Ipoh, dia kejar. Dia pergi, kawan tu, perempuan tu bawa pula laju, makin laju lagi kejar, dia dapat potong dekat Ipoh. Lepas dia potong tu, dia rasa lega dia. Nak sebutnya, lepas tu corner balik, habis je masa dalam hidup dia. Orang patut kalau logiknya tak payah kejar lah. Nak kejar buat apa? Tak puas hati ni, perempuan potong dia sebut. Perempuan pula potong laju pula tu, yang menyebabkan dia rasa sakit hati dia. Nak marah dia kena kejar balik. Bila dia kejar tu, sampai peringkat lama pula. Lama tu dekat mana? Ipoh ni baru sempat. Jauhnya dia ni. Habis bazirkan masa, bazirkan minyak, bazir bayar tol lagi. Benda apa? Puas hati, nak suruh puas hati. Ni ada orang perangai yang jenis demikian. Yang ketiga, sebahagian lagi ada yang lambat menyala. Kumpulan yang tiga yang lambat menyala, tetapi cepat sekali padamnya. Lambat menyala, cepat pula padam dia. Yang jenis demikian, orang yang marah, lambat nak marah, tapi kalau marah cepat padam. Sifat yang ada pada diri dia. Selama hal ini tidak menyebabkan lengahnya untuk menjaga kehormatan diri dan agama. Orang macam ni orang yang dianya ada maruah diri. Bila dia cepat marah, dia lambat marah, tiba-tiba dia marah, lepas tu dia padam. Tak ada dah, aku tak ada dah. Maknanya tak ada dah perasaan pada diri. Orang ni orang ada maruah diri, dia panggil. Orang yang ada kehormatan agama. Yang ni perlu ada pada diri kita. Biar lambat sikit marah, jangan cepat nak marah. Tapi kitanya bila marah cepat padam. Tu cara demikian pada diri kita ni. Kemudian dan tidak pula merosakkan ghairah, tidak merosakkan yang disebut dengan kecemburuan dia. Hati dia pula terjaga. Bila kita boleh, ada kan orang yang bila orang tak tegur dia, hari ni tak tegur, dia dah tegur dah, tapi dia tegur balik, orang tu buat tak reti je. Dia kata tak apalah, malam tu baru dia perasan, waktu marah dia pun kata tak naklah marah, tak naklah berkawan dengan dia, besok jumpa baik-baik semula. Ni pun ada kan, ada orang ni dia lambat, orang asyik buat khianat pada dia, buat akhirnya dia marah. Bila dia marah, lepas tu orang tu minta maaf balik, kejap je,
minta maaf balik. Dia kata, tak apalah, aku tak ambil kira pun yang lepas. Dia sebut demikian. Cepatnya dia ni hilang kemarahan. Ni pun golongan yang ketiga ni. Baik yang berkaitan dengan keluarganya ataupun agamanya. Yang sedemikian, inilah yang lebih utama dan yang terbaik sekali dan paling terpuji dalam kita beragama ini sendiri. Yang terbaik ni, kumpulan yang tiga. Yang tiga ni, dalam hidup dia ni, lambat dia marah. Tapi bila marah, cepat padam kemarahan dia. Kita orang Melayu ni ada ni. Orang Melayu kita ni, lambat marah. Tapi kalau dah marah, panjang masa ni. Panjang. 7 keturunan dia sebut macam. Kalau dah 7 keturunan tu, panjang. Ni ada perangai orang kita demikian. Lambat orang buat khianat macam-macam gaya pun tak marah. Tahan je. Tapi kalau dah marah, aku tak halal lah. Tak nak dah. Itu perangai yang tak sepatut kita ada pada diri kita. Yang keempat, sebahagian pula yang cepat menyala dan lambat sekali padamnya. Ni yang bahaya ni. Cepat je nak marah, tapi lambat pula nak padamnya. Inilah yang paling buruk di kalangan kita. Cepat nak marah. Kalau dah marah tu, lama pula. Ni perangai biasanya orang Arab dia jadi demikian. Orang Arab ni ada perangai yang jenis demikian. Orang Melayu kita ni, alhamdulillah, Allah jadikan yang kita ni lambat marah, tapi penyakit kita lambat pula nak padamnya. Tu yang kedua tu, yang berlaku di kalangan kita. Kita ni biar jadi golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga, lambat marah tapi cepat padam kemarahan kita. Ingat ke tak ingat tu? Macam tak ingat je gaya ni. Puasa-puasa ni pula lagi tak ingat. Ustaz sebut je lah, Ustaz. Kami dengan kami faham, kami angguk. Dia sebut demikian. Kemudian yang keempat ni, inilah yang paling buruk. Paling buruk, paling tercela dan sama sekali tidak boleh dilakukan dalam diri kita. Yang keempat ni, itu cepat marah dan lambat padam. Dalam sebuah hadis disebutkan sebagaimana berikut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, al-mu'min sari'ul ghadab, sari'ur ridha, fahadhi bitilka. Yang disebut demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut orang mukmin itu cepat marah. Orang mukmin itu cepat marah dia, sari'ul ghadab, sari'ur ridha, tapi namun cepat sekali untuk dia memaafkan. Yakni hilang marahnya. Yang ini harus diimbangi dengan yang itu. Fahadhi bitilka. Yang ni diajar supaya kita ni imbang dua-dua tersebut. Waktu mana kita marah dengan kita maaf. Itu kena jaga pada diri kita demikian. Pendek katanya anak-anak sebutnya, kena latih diri kita ni. Dalam hidup kita ni, tiap-tiap hari pada diri kita ni, kita melalui proses ini. Sebab tu Rasulullah pesankan, kalau kita ni orang datang cela, caci maki kita, kita jawab, inni sa'im. Saya sedang puasa ni. Saya sedang puasa. Sabar dulu. Nak suruh saya balas balik, tunggu lepas puasa. Sekarang saya sedang puasa. Ni cara kitanya nak suruh kita ni tahan, jangan cepat marah pada diri kita demikian. Sebab tu kita ni kena puasa segala-galanya. Jangan puasa pada zahir je, jangan. Tapi batin kita tak jaga. Jangan. Puasa kita ni biar jadi puasa khususil khusus. Puasa yang terbaik. Zahir kita pun puasa, dalam kita ni pun puasa. Ni tak kadang-kadang zahir kita puasa, dalam tak puasa. Yang menyebabkan kita ni tak jaga amalan kita. Dan luar kita ni bagus, memang tak makan, tak minum. Bila nak berbuka tu pun jauh je letak makanan, tak letak dekatnya. Setengah-setengah di kalangan kita ni nak sebutnya jaganya, jaga pada kita. Nak bau pun tak nak, bau pun tak nak. Kenapa dia? Saya puasa, dia sebut demikian. Nak jaganya pada diri dia. Tapi dalam tak puasa. Dalam ni prasangka dengan orang. Dalam ni rasa cemburu dengan orang. Dalam ni rasa nak marah dengan orang tu. Yang menyebabkan akibatnya apa dia? Habis pahala puasa kita ni. Pahala puasa kita. Tu orang Melayu kita disebut kurus pahala puasa. Kurus pahala puasa ni. Kurus pahala puasa ni apa dia?
nak sebut gambaran tak ada pahala tak teramak sangat. Sebut terus yang disebut dengan kurus pahala puasa. Padahal maknanya apa dia? Tak ada pahala lah. Sebagaimana Rasulullah sebut, kam min saim laisa lahu illa al-ju' wal atash. Berapa ramai orang yang puasa, dia tak dapat apa-apa daripada puasa dia kecuali lapar dan dahaga semata-mata. Punca apa? Pada kitanya, puncanya kita ni tak boleh nak jaga. Jaga apa dia? Jaga kat dalam. Sebab tu Rasulullah sebut, man sama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam riwayat yang lain, wa ma ta'akhkhar. Rasulullah sebut, siapa yang benar-benar puasa, man qama ramadana imanan wahtisaban, dia puasa iman dia betul-betul, dan dia ni dalam keadaan penuh keinsafan. Dia nya puasa betul-betul, zahir dia jaga, batin pun dia jaga. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampunkan semua dosa-dosa dia sebelum daripada ini. Kenapa dia? Kerana payah nak jadi macam ni. Nak jadi macam keadaan yang dua-dua ni kita jaga. Jaga yang zahir, jaga yang batin. Pada kita demikian. Kemudian sebahagian alim ulama Islam mengatakan bahawa yang tertera di atas itu bukannya sebuah hadis dan hanya ucapan yang selain Nabi SAW. Namun demikian isi dan maknanya sangat baik. Ada ulama kata yang disebut tadi bukan hadis yang disebut tadi, tapi yang ini dikatakan alim ulama. Alim ulama sebut demikian. Ni adab orang yang menulis kitab ni. Bila dia menulis kitab, dia ambil, dia nukilkan dahulu. Lepas itu dia bagi tahu balik. Orang ni dia tulis dulu, tapi kata-kata dia tak bercanggah dengan Islam. Jadi dia anggap yang ni betul. Dianggapnya bukan. Kalaupun tidak Nabi, tapi dia menjadi pengajaran dalam hidup kita. Satu kata-kata yang baik untuk dijadikan pengajaran pada diri kita demikian. Kemudian namun demikian isi dan maknanya sangat baik. Selain itu, ada hadis yang sejiwa dengan apa yang dimasukkan dengan kata-kata di atas. Iaitu hadis yang berbunyi macam ni. Khiyaru ummati ahaduhum alladhina idza ghadabu raja'u. Orang yang terbaik di kalangan umat aku ni, khiyaru ummati ahaduhum, di kalangan mereka tersebut yang apabila dia marah, idza ghadabu raja'u. Bila dia marah, dia cepat-cepat dia turunkan kadar kemarahan dia tadi. Ni orang terbaik di kalangan umat aku. Rasulullah sebut begitu. Rasulullah kata, orang yang terbaik di kalangan umat aku, dalam keadaan macam mana orang terbaik di kalangan umat aku? Bila dia cepat marah, dia marah je, dia cepat reda kemarahan dia. Tu yang terbaik di kalangan umat aku. Kita perhatilah diri kita ni. Berapa lama dah kita ni kan nak marah pada orang tu, nak marah pada orang ni. Lama. Orang Melayu kita ni berkelahi kadang-kadang bertahun-tahun, kadang-kadang berketurunan berkelahi di kalangan kita. Jadi sambung menyebabkan berlaku kemarahan yang berpanjangan di antara satu sama lain. Berhati besi yang dimaksudkan di atas ialah tahan dalam menanggung marah seseorang ini. Rasulullah kata orang yang hati besi, khiyaru ummati ahaduhum alladhina idza ghadabu. Orang yang berhati besi yang dimaksudkan di atas ialah tahan dalam menanggung marah dia, juga bersemangat serta cepat-cepat berbuat kebaikan pada diri dia. Ini dia cepat datang pada diri kita demikian kan. Cepat nak marah pada diri kita. Kita pergi masjid kan, bila tengah-tengah sembahyang, tiba-tiba ada dengar budak menangis. Ada setengah orang cepat-cepat nak marah. Kenapa bawa budak-budak ke masjid? Dia jadi demikian. Nak marah terus. Kadang-kadang kita ni tengah-tengah solat tu terdengar telefon kan. Tengah telefon sebelah. Zap terus, naik terus. Dia ni tak faham-faham ke? Kita nak marah tadi kan. Tak faham-faham. Dalam hati kita ni tengah semayang pun bawa handphone juga kita. Kita nak marah, duduk kejap bunyi handphone kita pula. Cuba marah diri sendiri. Lepas bunyi handphone kita tu, kita pula nak marah. Siapa pula telefon masa ni? Siapa pula nak tak faham-faham masa ni orang tengah solat ni sebenarnya. Ni dia mula
Sebab tak kena. Orang lain yang salah. Manakala kita tak pernah salah pun. Ini perangai bagaimana buruknya peribadi kita kan. Lepas bunyi handphone kita, bunyi handphone Tok Imam pula. Bunyi handphone Tok Imam. Allah, Tok Imam pun sama. Dia jadi demikian. Yang jenis cepat nak marah kan. Ada orang ni kan, dia kalau dia nak tidur, dia kena tenang je. Tak boleh dengar. Tak boleh dengar. Suatu benda pun bunyi pintu pun terjaga terus dia. Ada yang tak boleh tidur kan. Orang yang susah dia nak tidur. Bila susah dia tidur, dia cepat marah. Dia jadi cepat marah. Satu Islam dia ajar, bila kita nak tidur, selawat pada Rasulullah. Selawat pada Rasulullah. Ajar. Nak suruh apa dia? Bila kamu selawat pada Rasulullah, kamu zikir, dia tenang jiwa kamu. Lama-lama tertidurlah kamu. Itu cara demikian. Mana orang kita ni, bila dia ada sesuatu je, dia menyebabkan tindakan dia tadi menimbulkan kemarahan. Islam dia ajar jaga pada diri kita demikian. Dan di samping itu keras dalam memegang ajaran agama. Ada juga yang jadi demikian, syadid dengan urusan agama, tegas sangat dalam urusan agama pada diri dia, mengerjakan yang baik dan melenyapkan kemungkaran, baik daripada segi dirinya sendiri ataupun daripada orang lain. Manakala kuasa melakukannya, sedangkan dia berkuasa untuk melakukannya, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, man istughtiba falam yaghdab fahuwa himarun wa man isturda falam yarda fahuwa syaitan. Imam Syafi'i ni dia sebut terus, siapa-siapa yang dia buat marah, barang siapa yang dia buat marah tetapi tidak marah, maka itu adalah kaldai, katanya Imam Syafi'i. Siapa yang diprovok untuk marah tiba-tiba tak marah, dia ni macam kaldai. Dia ni macam kaldai. Siapa-siapa yang dia buat dia untuk dapat redha tetapi dia tidak redha, maka dia adalah syaitan. Itu katanya Imam Syafi'i. Orang tu patutnya dia maaf, tiba-tiba dia tak maaf, maknanya dia syaitan. Orang yang dia ni orang provok nak suruh marah, patutnya dia marah, tiba-tiba dia tak marah, tu kaldai. Maknanya dungu sebenarnya. Nak sebutnya ada kan orang yang jenis macam mana? Orang datang depan muka dia, tepuk muka dia, kemudian tampar dia, kemudian orang yang jelek depan dia buat dek je. Perangai dia tu macam dungu, macam kaldai. Tu katanya Imam Syafi'i. Patutnya kamu kena marah lah. Orang tepuk muka kamu kan, orang buat benda yang patutnya kamu marah, tiba-tiba kamu tak marah, maknanya kamu ni macam kaldai. Kaldai bodoh je begitu. Kaldai ni orang pukul belakang dia pun, orang sebutlah orang halau dia pun, dia tak reti je kaldai. Ni perangai kaldai. Nak sebutnya Imam Syafi'i sebut, kamu jangan jadi macam kaldai. Ada masa orang dah datang dah mendamaikan kamu, orang dah pujuk dah kamu, dah lah marah kamu. Kalau kamu dalam keadaan biarkan diri kamu marah lagi rosak, dia tetap marah juga. Ni macam syaitan, katanya Imam Syafi'i. Itu cara Imam Syafi'i sebut. Pada kita nak suruh kita faham, dalam diri kita ni dia ada kadar dia. Bila orang berbuat sesuatu yang patut kita marahlah. Marah dengan kadar tertentu. Tapi kalau sekiranya dah sampai masa untuk kita nak maafkan, tiba-tiba kita tak maafkan juga, kamu ni ada perangai syaitan tu pada diri kamu. Orang tu dah bagi salam banyak kali dah pada kamu, dah minta maaf dah dengan kamu tetap marah juga, kamu tetap tak redha juga. Orang tu dah datang dah berjumpa dengan kamu, saya minta maaf lah dengan kamu, saya tak sengaja, saya bukan nak buat apa macam ni, tapi saya terbuat benda yang tak baik, dah minta maaf dah dengan kamu, tiba-tiba kamu tak maafkan juga, kamu ni macam syaitan. Itu katanya Imam Syafi'i, dia nak didik pada diri kita cara demikian. Dibuat redha maksudnya semacam sudah dimintai ampunan. Tadi dah orang ni dah minta maaf, kamu tak maafkan juga, dia minta dah kemaafan dengan kamu. Atau yang menyakiti itu sudah mengaku salah,
yang menyakitkan kamu dah mengaku salah dah. Jadi manusia yang enggan mengampuni padahal sudah dibuat demikian dan masih terus marah, maka amalan syaitanlah yang diikuti itu pada diri dia. Dia telah menjadi perangai syaitan pada diri dia. Kalau kita sebut macam ni pada orang marah, lagi marah dia. Engkau kata aku syaitan. Engkau kata aku syaitan. Aku ikut aku lah, aku tak nak maafkan. Dia sebut demikian. Tu. Sebab tu Islam dia ajar kita ni kan, kalau ada orang minta maaf dah pada kita ni, maafkan je lah. Buat apa lagi kita nak sebut saya tak nak. Yang ni saya nak tunggu sampai di akhirat. Saya nak tengok dia macam mana dia masuk neraka. Jangan demikian. Dalam diri kita ni macam seolah-olah kita ni lepas pula masuk dalam syurga. Jangan. Pada diri kita waktu mana kita atas dunia ni, orang dah datang dah minta maaf. Yang minta maaf tu siapa? Anak kita juga. Yang minta maaf tu siapa? Jiran kita juga. Yang minta maaf dengan kita ni siapa? Orang-orang yang belajar dengan kita juga, bukannya orang lain pun. Nak sebutnya tiba-tiba kita tak maafkan. Makna perangai kamu ni macam perangai syaitan lah pada diri kamu demikian. Ana baru ni di UKM, pergi ceramah di UKM. Habis ceramah tu di universiti tersebut, forum malam tersebut. Siap je habis ceramah tu, dijemput untuk makan lah sebelum Ramadan. Duduk makan di malam, forum tu malam. Siap tengah baru nak duduk makan tu, ada seorang budak muda datang, pelajar dekat UKM datang, cuit, ustaz, sekejap ustaz, dia sebut. Sekejap ustaz. Anak kata, ada apa? Saya nak bercakap personal sikit dengan ustaz. Anak kata, cakap je lah, tak ada orang ni, anak baru duduk je, cakap je lah. Tak ustaz, jauh sikit ustaz. Lepas tu nampak macam beria sangat anak muda ni. Kita pun bangun pergi tu, dia pegang tangan, dia cium, dia peluk. Ustaz, maafkanlah saya ustaz, saya ni dulu pencaci ustaz, dia sebut. Saya ni apa, saya tak kenal ustaz dulu ustaz, dia sebut. Anak kata, lepas pada hantar caci tu, anak dah maaf dah. Bila siapa saja yang caci dalam pada diri saya nak ajar pada diri saya, orang yang kata-kata ni, dia tak kenal kita. Bila dia tak kenal kita ni, dia caci. Saya ustaz, saya tulis macam-macam gaya dalam tulisan saya tentang ustaz, dia sebut. Saya tulis. Kata tak apalah, tak payah sebut dah, anda dah maaf dah, dia sebut. Kita sebut demikian. Nak sebutnya, kita kalau kita nak ikut cara marah kita, menatang ni rupa-rupanya. Kalau kita nak marah kan. Tapi Islam dia ajar, jangan. Kalau kamu ikut cara marah kamu jadi macam syaitan. Itu cara dalam Islam dia ajar. Bila dah orang minta maaf dengan kamu, maafkanlah. Ramai ada di kalangan kita kan, bila zaman-zaman dahulu kan, anak-anak perempuan yang nikah lari, kahwin lari ni kan, kahwin dekat Thailand misal contoh, mak ayah ni tak mengaku anak terus. Bila tak mengaku anak tu, panjang. Yang dia kahwin, balik-balik dia minta maaf. Tak, jangan jijak lagi rumah ni, dia sebut. Jangan pijak, engkau conteng arang di muka aku, dia sebut. Dia sebut pada anak dia pun keluar dia terus. Raya-raya pun tak balik dah. Telefon pun tengok anak dia, tak nak bercakap. Tak nak dah dia. Benda apa kita dapat? Tanya ayah ibu-ibu tersebut, benda apa dapat? Anak dia tu dapat cucu dah. Dah mula dapat anak dah, zuriat 4 orang, 5 orang. Bila datang jumpa dengan anak, ustaz, saya raya balik mana, kita tanya. Tak balik mana-mana, tak boleh balik. Kenapa tak boleh balik? Mak ayah saya tak redha pada saya. Saya ni tak tahu nak buat macam mana ustaz. Tak minta maaf ke? Dah minta maaf dah. Dah minta maaf. Tapi mak saya, ayah saya tak nak tengok muka saya. Nak buat macam mana ustaz? Dia sebut demikian. Anak kata, cubalah usaha. Hantar hadiah-hadiah bunga ke, misal contoh. Sempena hari guru hari ni kan, betulan mak dia pula hari ibu 2-3 hari sudah tersebut, hantar hadiah-hadiah, bagi macam-macam gaya. Lama-lama lembutlah hati mak ayah kita ni. Ustaz, wah bagi hadiah dah, dia sebut. Cucu dia ni, dia tak nak tengok pun, dia sebut. Tak reda. Padahal anak dia besar berapa lama tu,
Dia marah tu. Ana nak sebut pada ayah-ayah, ibu-ibu yang macam ni. Baca sikit yang disebut oleh Imam Syafi'i ni. Imam Syafi'i kata, yang patut kamu dah redha, ialah dia dah kahwin kan, bahagia dah hidup anak kamu ni. Yang kamu terasa hati sikit, terasa hati kamu kerana dia tak gunakan kamu sebagai wali. Dia tak, majlis tu tak dapat keredaan kamu. Yang tu padam-padamkanlah. Sebab dia bahagia dah dalam hidup. Dia bukan keluar daripada Islam pun. Dia bukan buat benda yang dilarang, yang berzina pun tak. Dia kahwin. Dia kahwin. Cuma dia tak kahwin, kamu tak ada kompang, tak ada gendang, tu je lah kat rumah kamu. Tu je yang kamu nak marah ni. Dia kata, malu saya ustaz, anak saya lagi. Yelah, waktu tu rasa malu lah sekejap. Tapi sekarang malu lagi ke? Sekarang ni malu lagi? Tak dah. Dah hilang dah. Sebab dah ada cucu dah. Bila dah ada cucu dah, ni cucu kamu juga, zuriat kamu juga, maafkanlah. Kalau kamu tak maaf, kamu baca yang ni. Wa man istarda falam yurda. Siapa-siapa yang layak dia untuk dia maaf, tiba-tiba dia tak maafkan, orang ni fahuwa syaitan. Imam Syafi'i kata, orang ni bukan orang, ni syaitan. Imam Syafi'i sebut demikian. Kita ni dah, kita boleh maafkan je lah. Pada diri kita, jangan kita kata, tak, saya tak redha, saya tak puas hati. Kerana apa dia? Kerana yang tu je di awal yang menyebabkan terjadi perkara-perkara demikian. Yang teruk-terukkan, yang jahat-jahat ni, mak ayah ni, yang jahat-jahat, bila dia tak puas hati dengan menantu dia, misal contoh, dia sihir je menantu dia tadi. Dia sihir tu. Ni yang terjadi ni dalam masyarakat kita. Ramai mana orang kita ni, sampai hari ni ada lagi. Orang kita boleh buat. Cari Tok Bomoh, pergi jumpa dengan Tok Bomoh orang asli tu. Jauh tu pergi. Nak dapatkan, nak pecahkan rumah tangga tersebut. Sanggup cari macam-macam gaya nak suruh rosakkan rumah tangga anak beranak ni sendiri. Nak gambarkan tentang bagaimana marah tadi, maka inilah yang amalan, inilah amalan syaitan yang diikuti olehnya. Dalam sebuah hadis sahih, yang diterima oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna bani adam khuliqu ala taiqati syata faminhum yati'ul ghadab sari'ul fight, faminhum sari'ul ghadab sari'ul fight, fatilka bitilka, wa minhum sari'ul ghadab bati'ul alqa, ala wa inna khiyarahum al-bati'ul ghadab sari'ul alqa, wa syarruhum syari'ul ghadab bati'ul alqa. Ini disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ingatlah sesungguhnya anak Adam itu, yakni para manusia itu, diciptakan dalam tingkatan yang beraneka ragam. Kamu kena ingat, perangai manusia ni bermacam-macam perangai. Rasulullah pesan kepada kita, kamu jangan nampak manusia ni satu perangai. Tak. Rasulullah kata, bila kamu hidup atas dunia ni, kamu akan jumpa bermacam-macam perangai manusia. Cantiknya hadis Rasulullah ni sebut. Yang perangai-perangai ni kan, kita ni kan, kadang-kadang kita tak sangka langsung. Mula-mula sebelum nak jadi menantu kita tu, elok je kita. Datang tu, cium tangan kita, elok cakap, elok je dengan kita. Lepas dia dapat anak kita, ui, kasarnya dia. Kita ingat ke, sebelum kahwin tu, memang menantu yang bagus lah. Lepas kahwin tu, jadi hantu yang bagus pula dia panggil begitu. Yang ni pun ada juga. Yang manusia ni kan, tak sama langsung. Perangai manusia ni, bermacam-macam perangai. Kita berjumpa ni, para hadis kan, cuba kita bergaul dengan orang kan. Kita pergi ke pasar tu, kita boleh tengok. Perangai orang tu, macam barang-barang dalam pasar tu lah, pelik-pelik semua. Dia panggil. Bila kita pergi ke pasar raya dan sebagainya, tengok macam-macam perangai, macam-macam tingkah laku manusia. Yang nak sebutnya gambaran perangai manusia ni berbeza-beza. Rasulullah sebut demikian. Faminhum bati'ul ghadab sari'ul alqa. Ada di kalangan mereka itu yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut, lambat marahnya. Ada di kalangan mereka yang lambat marah dan cepat pula reda, yakni hilang kemarahannya. Ini hadis Rasulullah nak gambarkan demikian. Ada di kalangan mereka tersebut sari'ul ghadab sari'ul alqa,
di antara mereka itu pula ada yang cepat marah dan cepat pula redanya. Fatilka bitilka. Jadi pertimbangan ialah satu berlainan dengan yang satu itu. Rasulullah sebut demikian. Kamu jumpalah orang yang cepat nak marah, kemudian paminho ada orang yang lambat marah, lambat pula tapi cepat pula dia memaafkan. Ada yang cepat marah, cepat pula untuk dia memaafkan. Wa minhum sari'ul ghadab bati'ul alqa. Ada di kalangan mereka sebut cepat marah tapi lambat pula nak memaafkan. Dan ala wa inna khiyarahumul bati'ul ghadab. Hendaklah kamu tahu orang yang terbaik kalau kamu jumpa dengan fi'il manusia yang macam ni, yang terbaik di kalangan kamu. Siapa dia? Khiyaruhum bati'ul ghadab. Lambat untuk dia nak marah. Tapi sari'u alqa. Tapi cepat untuk dia nak maafkan. Ini yang ni di antara orang yang terbaik. Rasulullah sebut khiyarahum. Khiyarahum ni yang terpilih di kalangan mereka itu. Biar kita jadi yang demikian. Wa syarrahum sari'ul ghadab al-bati'u alqa. Yang terburuk di kalangan mereka itu orang yang cepat nak marah tapi dalam masa yang sama lambat pula dia nak memaafkan. Yang ni yang terburuk di kalangan mereka sebut. Marah cepat, maaf pula lambat. Itu dilarang di kalangan kita. Oleh sebab kemarahan itu dapat bergejolak sehingga menjadi sangat, lagi pula dapat memberikan bekas yang buruk pada setiap manusia, maka seorang sultan ataupun penguasa negara wajiblah berhati-hati. Siapa-siapa yang jadi pemimpin, tolong berhati-hati. Ni perangai. Perangai pemimpin ni dia boleh jadi macam ni. Iaitu janganlah memberikan hukuman kepada siapa pun sekalipun amat besar kesalahannya di saat mana ia sedang dalam keadaan kemarahan. Termasuk hakim. Hakim jangan jatuhkan hukuman saat mana dia sedang berkelahi dengan isteri dia misalnya. Tengah-tengah dia datang tension berkelahi dengan isteri, kemudian datang mahkamah, jatuhkan hukuman. Tak boleh. Dia dalam keadaan tension, jalan jam, sampai lewat, dia jatuhkan hukuman. Tak boleh. Jangan jatuhkan hukuman di saat mana kita ni sedang marah. Itu dipanggil demikian. Sebab hal yang demikian itu mungkin akan melampaui apa yang sewajibnya ditetapkan dan diputuskan. Bila jatuhkan hukuman, dia akan melampau terus. Siapa-siapa pun begitu. Kan anda pernah cerita kan, bila provokasi itu berlaku, seorang suami yang diprovok oleh isteri dia. Suami ni diprovok, kau cegah je aku, kalau engkau berani sangat, engkau tu bukan jantan sangat pun, dia sebut demikian. Isteri guna kalimah demikian. Tercabar suami ni. Dia kata, betul ke aku ni tak jantan? Bila isteri dia sebut, kalau betul engkau jantan, engkau cerai je aku. Engkau bukan boleh hidup tanpa aku. Ini dia provok. Dia guna bahasanya demikian. Cerai je lah. Suami tanya balik, berapa? Nak suruh cerai berapa? Dia pun jawab, berapa pun cerai, aku terima je. Katanya isteri dia. Mula dia tulis, aku ceraikan engkau talak sebanyak bintang di langit. Bintang di langit terus. Lepas dia cerai talak bintang di langit tu, dia telefon pada ana. Telefon, ustaz, sebenarnya jatuh berapa ustaz? Saya ni dah tercerai isteri saya sebanyak bintang di langit. Ana pun jawab, tak pernah dibilang pula bintang di langit. Nak sebutnya sebanyak mana? Yang dia lapaskan itu. Ni ulama-ulama dia suruh kira ni. Ada setengah ulama kata jatuh talak 3 lah. Sebab lebih daripada bintang di langit ni berapa banyak? Lebih daripada 3 kan? Lalu alim ulama kata jatuh 3. Ada setengah alim ulama kata jatuh 1 je. Setengah alim ulama dia sebut jatuh 1. Sebab apa? Sebab tak boleh nak bilang. Bila tak boleh nak bilang, anggaplah 1. Senang kata. Ini katanya alim ulama yang lain. Lalu bagaimana nak suruh putuskan yang ni? Pergi ke mahkamah je dah. Pergi mahkamah. Biar hakim yang memutuskan sama ada jatuh berapa di saat tersebut. Hakim kena bertanggungjawab di saat mana dia nak putuskan keadaan demikian. Ada kalanya pula barangkali di saat dia sedang marah kepadanya, lalu dia menjatuhkan yang tidak seimbang lantaran untuk melampiaskan kemarahannya tadi.
dan ingin hendak mengistirahatkan dirinya daripada penyakit marahnya itu. Dengan demikian itu sendiri yang dapat bahagian yang enak untuk dirinya sendiri, nak melampiaskan perasaan dia tadi, nak puas hati pada diri dia, dan merupakan hal yang dilakukan sewenang-wenang terhadap orang lain yang terkena pelampiasan marahnya tadi. Maka dari itu, dalam hal memberikan balasan dan dalam membela diri khususnya untuk kepentingan agama itu, hendaklah didasarkan semata-mata kerana mengharapkan keredaan Allah Ta'ala dan bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Ini di antara perkara yang kita diajar supaya jaga. Dan insya-Allah kita pada minggu yang akan datang nanti kita akan bincang tentang dendam dan memaafkan pada diri kita pula. Macam mana kalau sekiranya kita nak berdendam, dan bagaimana kita nak memaafkan pada diri kita di kalangan kita ini sendiri. InsyaAllah kita ada lagi pengajian kita sebelum dari seminggu sebelum raya tu, kita berhentilah insyaAllah. Mudah-mudahan kuliah kita ni minggu depan tu macam biasa lagi, tak raya lagi kan, tak sampai lagi, jadi lambat lagi. Jadi kita datang majlis ilmu ni pun kita niat kita sedang beribadah pada Allah. Duduk dalam masjid ni pun jangan lupa niat untuk berintikaf. Mudah-mudahan kita dapat pahala sepanjang kita duduk dalam majlis ilmu tadi. Walaupun kita tertidur, jangan sekali dia punya. Kita tetap dapat pahala. Jangan risau. Jadi kitanya saat mana kita belajar pada hari-hari dalam bulan-bulan yang baik seperti ini. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada soalan ditanya dalam ni, sahabat kita daripada dalam internet ni tanya soalan, cara melembutkan hati pasangan ataupun ahli keluarga. Lembut ni banyak cara nak lembutkan pasangan hidup. Satu, doa ni melembutkan hati pasangan hidup masing-masing. Dalam keluarga kita ni, dalam kita berkeluarga ni, banyakkan doa. Lepas tu sebut nama Allah yang melembutkan. Kalimah ya latif, ya latif, ya latif ni biasakan dalam rumah tangga kita, melembutkan hati kerukunan dalam kekeluargaan kita. Kemudian dalam masa yang sama, jaga makanan. Pemakanan itu kena jaga dalam rumah tangga. Nak melembutkan hati ni, bagi makan makanan yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita makan makanan meniru orang-orang yang tidak diajar oleh Rasulullah. Minta maaf nak sebut, kadang-kadang kan rumah tangga kita kan, kita makan burger tu kan, dua-dua belah tangan. Nampak kita makan burger begitu dua-dua belah tangan, tapi kesannya apa dia? Kerah hati pada pasangan kita. Kita minum dalam rumah tangga kan, begitu je sambil berdiri, kita tengok, kesan nampak kita macam biasa je, tapi kesan apa dia? Kerah hati dalam kekeluargaan kita. Kenapa kita tak ikut sunnah Nabi? Dia panggil hidup ni ikut sunnah Nabi, baru boleh melembutkan hati dalam kekeluargaan kita. Yang ketiga, pakaian ini boleh melembutkan hati juga di kalangan keluarga kita. Jangan pakai pakaian yang terdedah aurat, muka aurat, jarang, nipis, misal contohnya. Pakaian ini, kesan dia akan menyebabkan kerah hati di kalangan kita. Jangan suka dedah aurat dalam keluarga kita. Mentang-mentang kita dalam satu keluarga, kita ni terdedah aurat kita, terbuka je. Jangan. Biar ada cara kita berpakaian. Termasuklah waktu mana menyusu bayi ni kan, walaupun dengan keluarga kita biar ada adab. Waktu mana kita menyusu tadi, biar kita jaga, jangan kita terdedah begitu saja, jangan. Kerana nak suruh kita apa dia, kesan dia apa dia, kerah hati dalam kekeluargaan ini. Selain daripada pakaian, akhlak kita dalam rumah tangga, cara bercakap melembutkan hati di kalangan kita. Jangan tinggikan suara sesama kita, jangan suka bertengkar. Bila suka bertengkar dalam rumah tangga, menyebabkan kerah hati di kalangan kita ini sendiri. Di antara selain daripada baca doa, makanan, pakaian, tingkah laku, semua ni menjadikan kelembutan dalam hati kekeluargaan kita. Kemudian ada lagi saya nak tanya soalan, bagaimana cara kita nak sentiasa berbaik sangka terhadap orang lain? Banyakkan istighfar. Bila kita banyak beristighfar, senang berbaik sangka dengan orang. Bila kita kurang istighfar, senang buruk sangka dengan orang. Ini kelebihan istighfar. Bila kita sentiasa beristighfar je,
baik sangka itu akan terjadi dalam hidup kita. Manakala orang yang dalam hidup dia dipayah untuk dia nak beristighfar, maka senang nak jadi buruk sangka dengan orang tadi. Ini kelebihan dan besarnya kelebihan istighfar. Kemudian soalan, bagaimana nak mendidik hati menjadi pemaaf? Sama juga tadi, selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada istighfar, selawat berterusan pada kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan dalam diri kita ini untuk kita dapatkan manfaat yang berterusan pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma syafi anta syafi la yughadiru saqama. Allahumma yassir. Allahumma shfi marda Rawjaina binti Abdul Rahman. Allahumma shfi marda. Allahumma syafi anta syafi la yughadiru saqama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La